Assalamualaikum, bersama saya Taufik Hassan dalam edisi Buletin Selatan 20 November 2014. Seramai 27 pelajar dalam kawasan Parlimen Johor Bahru menerima bantuan persediaan kemasukan ke Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA berjumlah RM26,800 yang diperuntukkan oleh Kerajaan Negeri Menerusi Yayasan Pelajaran Johor YPJ. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Puteri, Dato' Adam Sumiru, bantuan tersebut bertujuan bagi meringankan beban keluarga yang berpendapatan RM3,000 ke bawah untuk menampung perbelanjaan kemasukan anak mereka ke IPTA. Ini sumbangan daripada kerajaan negeri ini adalah diperuntukkan oleh Menteri Besar sendiri. Menteri Besar yang berjanji agar kerajaan negeri Johor ni melalui dua agensi ini kita dapat beri sumbangan untuk mereka persiapan ke IPTA. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan bantuan kemasukan ke IPTA di Pejabat UMNO kawasan Johor Bahru. Tambah beliau, seramai 26 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda masing-masing menerima RM1,000, manakala seorang pelajar pada peringkat diploma menerima bantuan sebanyak RM800. Sementara itu, penerima bantuan Siti Farah Omar yang melanjutkan pelajaran dalam bidang fizik industri di Universiti Teknologi Malaysia UTM mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri atas sumbangan tersebut. Saya rasa lepas ini saya akan belajar bersungguh-sungguh dan saya dengan sumbangan ini saya akan jadikan semangat untuk saya terus belajar untuk dapat pointer lebih daripada 3.5. Istiadat sambutan Hari Keputeraan Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar pada Sabtu ini akan diadakan secara sederhana. Menurut Yang di-Pertua Jumaah Majlis Diraja Johor, Dato' Abdul Rahim Ramli, acara terbesar pada sambutan ulang tahun Keputeraan Baginda iaitu istiadat menghadap takzim dan istiadat Majlis Darjat dan Pingat tidak diadakan pada tahun ini. Oleh sebab keadaan kesihatan Yang Amat Mulia Tengku Laksmana, iaitu Yang Amat Mulia Tengku Abdul Jalil adalah terganggu pada masa ini, maka Duli Yang Maha Mulia Tuanku telah bertitah supaya sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda bagi tahun ini diadakan secara sederhana. Bermakna acara yang terbesar iaitu istiadat menghadap takzim dan istiadat Majlis Darjah dan Pingat yang biasanya diadakan pada sebelah pagi di Istana Besar tidak akan diadakan. The levee and the investiture ceremony will not be held for this year. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Jabatan Diraja Johor Istana Besar Johor Bahru. Katanya majlis tahlil dan doa kesyukuran akan diadakan di Masjid Sultan Abu Bakar dan di masjid-masjid seluruh daerah di Johor yang bermula pada pukul 6.30 petang Jumaat ini. Turut diadakan solat hajat bermula selepas solat maghrib bagi mendoakan kesihatan Sultan Johor serta mendoakan kegeringan Tunku Abdul Jalil agar segera pulih. Acara istiadat memperbarui ikrar taat setia di setiap daerah yang diketuai pegawai daerah masing-masing turut dijalankan pada Sabtu ini. Dalam pada itu, warga Johor dijemput menghadiri majlis jamuan teh rakyat di dataran Bandaraya Johor Bahru pada Ahad ini. Sementara itu, istiadat Hari Haul Almarhum di Makam Diraja Mahmudia yang akan diadakan pada 29 November tetap diteruskan. Pada istiadat berkenaan pakaian bagi tetamu jemputan yang hadir haruslah mengikut tradisi Johor asal dan tidak mengenakan sampin daripada kain songket. Adalah satu saja perubahan yang dibuat yang di atas titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, iaitu pakaian bagi dev-dev yang hadir. Pakaian memanglah kita baju hitam teluk belanga, tetapi cara memakai kain samping ataupun kain dagang itu kita pindah daripada berdagang luar kepada berdagang dalam mengikut tradisi Johor asal. Pada pandangan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, which is correct, dalam istiadat hall ini kita tidak memakai kain songket sebagai kain samping, sebab kain songket ni selalu dikaitkan dengan keceriaan. Sekitar persidangan Dewan Undangan Negeri Johor ke-13, Yayasan Pelajaran Johor YPJ akan menyenarai hitam 708 peminjam tegar yang masih gagal dan berdegil untuk membuat bayaran balik pinjaman pendidikan mulai Januari hadapan.
Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Mat Zahid Sardi berkata, mereka adalah kumpulan peminjam yang terhenti membayar pinjaman sejak 2004 yang membabitkan baki pinjaman berjumlah 3.2 juta ringgit. Menurut beliau, tindakan senarai hitam ini dijangka mendapat perhatian lebih ramai peminjam untuk membayar balik pinjaman mereka. Tambahnya, bagi mereka yang mahu membayar balik pinjaman tersebut, rebate 25% bagi pembayaran penuh pinjaman ditawarkan bermula 13 November lepas sehingga 30 Jun depan seperti yang diumumkan dalam pembentangan bajet negeri baru-baru ini. Kerajaan Johor bercadang untuk menjadikan negeri ini sebagai hub pendidikan antarabangsa aliran agama dalam usaha memperkasa sistem pendidikan berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Agama Johor, Abdul Muttalib Abdul Rahim berkata cadangan itu akan diperhalusi dalam Pelan Strategik Pendidikan Agama Islam Johor dan kerajaan negeri sudah pun mendapatkan beberapa maklumat awal sebagai asas kajian dan penelitian bagi penubuhan hub itu. Menurutnya, hasrat mewujudkan hub itu memerlukan penglibatan pelbagai pihak termasuk cendekiawan, ahli akademik, ilmuwan agama, pakar perancang dan pentadbiran selain tempoh masa bersesuaian untuk kerajaan negeri menyusun gerak kerja. Penyiaran rancangan berkenaan Taman Negara Endau Rompin dan Taman Laut di Johor oleh stesen televisyen di Eropah dalam beberapa tahun ini berjaya meningkatkan kemasukan pelancong dari benua itu ke negeri ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Perdagangan dan Kepenggunaan Johor, Datuk T.C. Keong berkata, penyiaran rancangan terbabit telah memperkenalkan Johor kepada rakyat Eropah yang berminat dengan pantai, pulau dan hutan negeri ini selain taman-taman tema di sekitar Iskandar Malaysia. Katanya rancangan ini walaupun tidak disiarkan di dalam negara tetapi ia ditonton oleh rakyat Eropah pada waktu utama sekaligus meningkatkan minat mereka ke tapak-tapak eko pelancongan di Johor. Tambah beliau, kerajaan negeri akan terus mempromosikan taman negara dan taman laut secara lestari untuk terus menarik kemasukan pelancong asing ke negeri ini. Sekian edisi Buletin Selatan. Teruskan menonton kami di www.tvselatan.com.my untuk paparan-paparan berita terkini. Salam takzim.